Seterusnya, di samping kita lakukan kawalan yang berbentuk preventif, berbentuk pencegahan, aku juga akan lakukan kawalan dalam bentuk pengesanan. Okey. Jadi antara tools yang kita boleh gunakan ialah log analysis, iaitu sistem kita dia akan simpan log berkenaan dengan semua akses. Jadi kalau kita mengesyaki bahawa ada pencerobohan sedang dilakukan, maka kita akan tengok dalam log, dan dalam log tu kita boleh lihat ada tak suspicious behavior, ada tak tindakan-tindakan yang menimbulkan syak. Kemudian kita ada intrusion detection system yang dia akan buat log juga berkenaan dengan network traffic. Kemudian kita akan lihat dia ada tak berkali-kali dia cuba untuk masuk dalam sistem, sama ada dia berjaya ataupun tidak. Kemudian kita laksanakan juga continuous monitoring untuk kita melihat pekerja-pekerja kita mematuhi tak dengan polisi-polisi keselamatan yang telah kita setkan di dalam organisasi. Dan kita lihat dari segi performance prestasi proses-proses perniagaan untuk memastikan bahawa sistem kita adalah reliable, yang menyebabkan prestasi kita juga terkawal. Kemudian peringkat ketiga untuk kawalan ialah kita buat corrective control. Jadi untuk kita melaksanakan corrective control, kita mesti ada pasukan-pasukan dia, dan juga kita ada staff yang khusus berkaitan dengan kawalan ni, supaya mereka lah yang akan initiate tindakan pemulihan. Iaitu kita sepatutnya ada computer incidents response team, dan juga kita ada satu pegawai peringkat eksekutif yang khusus berkenaan dengan security, iaitu Chief Information Security Officer. Dalam kita melaksanakan kawalan dengan dengan wujudnya teknologi-teknologi yang terkini seperti virtualization, seperti cloud computing dan juga Internet of Things, maka dia memberikan impak kepada security, kepada sistem keselamatan. Antaranya ialah mereka ataupun wujudnya teknologi-teknologi terkini ini, dia memberi kesan positif dan juga kesan negatif. Dia beritahu di sini kesan positif ialah melaksanakan akses kawalan yang kuat ke atas sistem. Okey, contohnya lah kan, bila kita simpan data kita dalam cloud, bila kita simpan data kita dalam cloud, maka kita tidak simpan di dalam kita punya server. Jadi kalau ada kelemahan pada kita punya physical control ke atas server, kan, mungkin kita punya pintu kita, security system dia simple dan orang dapat ceroboh, tetapi apabila mereka dapat akses kepada kita punya server, tapi rupanya data kita tak ada pun dalam server, dan data kita disimpan secara cloud, dan untuk akses kepada cloud ada lagi dia punya authentication, authorization dia. Jadi maka orang yang nak attack tu, mereka akan kecewa lah. Jadi kita boleh laksanakan kawalan yang kuat dengan extra security bila kita letakkan sistem kita ataupun data kita dalam cloud computing contohnya. Tetapi ada juga banyak juga negative impact on security. Antaranya ialah reliability issues lah. Sekadar reliability, iaitu bila kita ada virtualization, kita ada cloud computing contohnya, bila kita nak access data yang berada di cloud, then kita tahulah kadang-kadang ada masalah access network problem, jadi kita tak dapat kepada data kita. Kemudian ada risiko kecurian, dan jika tidak dikelolakan ataupun dipastikan dari segi physical access. Contohnya kalau virtualization ni,
kalau dalam PC kita install satu lagi operating system yang bergerak di dalam satu operating system asas. Jadi walaupun operating system asas tu dia mengiktiraf bahawa ada data kita yang encrypted, tetapi dengan satu operating system lain dia mungkin boleh menceroboh masuk kepada data yang encrypted tersebutlah. Jadi ada isu di situ, virtualization. Keduanya ialah contoh di Internet of Things. Jadi Internet of Things ni ialah device-device, alat-alat mempunyai sensor-sensor yang mana sensor ini dihubungkan dengan internet. Bayangkan kita punya washing machine kita pun boleh sambung dengan internet, kita punya CCTV kita boleh sambung dengan internet. Jadi bila alat-alat yang secara konvensional yang tidak di-networkkan, tetapi dia di-networkkan, maka ada risiko di situlah.